Hari ini kita nak masuk ke topik yang ketujuh, iaitu topik kadar tindak balas. So, kita lihat kepada maksud kadar tindak balas. Ada tindak balas yang berlaku sangat cepat, contohnya tindak balas nuklear ni. So, kita kata kadar tindak balas ni adalah kadar tindak balas yang tinggi. Dan ada setengah tindak balas kimia yang berlaku sangat perlahan. Contohnya pengaratan besi ni. So, bila kita sebut tentang kadar tindak balas di sini adalah rendah. Contoh-contoh kadar tindak balas yang cepat ialah pembakaran gas asli, pembakaran bunga api dan juga tindak balas yang kita pernah buat di sekolah, iaitu tindak balas kalium dengan air. So, tindak balas ni semua adalah cepat. Bila kita sebut tentang kadar tindak balas, perkataan kadar tindak balas tu kita akan katakan sebagai kadar tindak balas adalah tinggi. Okey, kadar tindak balas adalah tinggi. So, biasa dia mengambil beberapa saat saja untuk lengkap. Ada tindak balas yang sangat perlahan. Okey, tindak balas yang perlahan contohnya untuk botol-botol masak, proses fotosintesis, makanan menjadi busuk ataupun mengeraskan plaster Paris. So, tindak balas ni adalah tindak balas yang mengambil masa mungkin berjam-jam, berbulan-bulan ataupun bertahun-tahun. So, bila kita sebut tentang kadar tindak balas ni, kadar tindak balas adalah rendah. So, perkataan kadar tu akan memberikan kita, sama ada kita kalau cepat tu kita kata kadar tindak balas tinggi, kalau lambat tu ataupun perlahan tu kita kata kadar tindak balas adalah rendah. So, bila kita sebut tentang kadar tindak balas, kita perlu tahu mengukurnya. Okay, cara untuk mengukur ialah kita lihat kepada perubahan yang dapat diperhatikan dalam tindak balas kimia tersebut. So, ada setengah perubahan, contohnya perubahan dari segi isi padu gas yang dihasilkan. So, kita boleh gunakan perubahan isi padu gas untuk mengukur kadar tindak balas. Ada tindak balas yang kita kata akan berlaku pengurangan jisim. Contohnya daripada tindak balas kalsium karbonat dengan asid hidroklorik, dan jisim dia berkurang sebab gas karbon dioksida dibebaskan. So, kita boleh gunakan perubahan jisim untuk mengukur kadar tindak balas. So, satu lagi contoh perubahan kadar tindak balas ataupun pengukuran kadar tindak balas. Yang ini adalah tindak balas antara natrium thiosulfat dengan asid hidroklorik. Tindak balas ni menghasilkan satu pepejal kuning yang kita panggil sebagai sulfur. So, apa yang kita buat adalah kita letakkan satu kertas turas yang ada pangkat X di bawah kelalang kun ini. So, selepas tindak balas berlaku, sulfur akan mula tutup pangkat X ni. Kita akan ambil masa sehingga pangkat X tu tidak kelihatan. Itu adalah pengukuran kadar tindak balas. So, kalau kita perhatikan, ada banyak cara untuk kita lihat ataupun kita kira kadar tindak balas. Sama ada daripada isi padu gas, sama ada daripada pengurangan jisim, ataupun di sini kita lihat dari segi pembentukan mendakan. Okey, ini adalah dari segi perubahan isi padu gas yang terhasil. So, contoh kalau kita katakan kita hasilkan 50 cm3 gas hidrogen dalam 40 saat. So, kita terus mengukur kadar tindak balas kita. Kadar tindak balas, kita guna short form. So, adalah 50 cm3 bahagi dengan masa yang diambil 40 saat. So, kita akan dapat 1.25 cm3 per saat. Itu adalah kadar tindak balas kita. So, unit dia bergantung kepada perubahan fizikal yang kita gunakan. Kalau dalam bentuk isi padu cm3, kalau dalam bentuk jisim dia akan gram sesaat, ataupun pembentukan mendakan mungkin per saat sahaja. So, penentu kadar tindak balas kita perlu lihat kepada dua cara untuk mengukur kadar tindak balas. Di sini ada satu, kita kata bentuk graf yang kita akan jumpa bila kita mengukur kadar tindak balas.
So graf yang kita akan jumpa ada dua jenis. Satu graf bahan tindak balas dan satu lagi graf hasil tindak balas. Okey, graf bahan tindak balas adalah graf yang kita kata dalam bentuk ini melengkung ke bawah sebab bahan tindak balas yang ini akan makin lama makin berkurang. Dia akan menjadi sedikit sebab dia telah bertindak balas untuk membentuk hasil tindak balas. Dan kalau kita lihat pada hasil tindak balas, graf hasil tindak balas, dia adalah graf melengkung yang naik ke atas. Mengapa dia naik? Sebab semakin lama tindak balas, semakin banyak hasil yang dihasilkan. Dan sampailah satu takat di mana graf tu akan mendatar. Graf mendatar makna tindak balas telah habis atau telah lengkap. So, pengukuran kadar tindak balas untuk graf ini kita lukis, biasanya kita lukis segitiga lah. Kita lukis segitiga, kita akan ambil A per B. Ini adalah penentu kadar tindak balas pada saat berbeza. Okay, satu perkara yang kita boleh lihat dari segi kadar tindak balas. Kalau kita lihat pada permulaan, kecerunan untuk segitiga ni adalah besar. Dan untuk segitiga selepas masa yang lebih lama, kecerunan dia lebih rendah. So, apa maksud kecerunan ni? Kecerunan ni actually melambangkan kadar tindak balas. So, pada permulaan, bahan tindak balas masih banyak. Bila masih banyak bermakna tindak balas adalah cepat. So, bila tindak balas cepat, maka kita kata kadar adalah tinggi. Kadar tindak balas masih tinggi. So, bila kadar tindak balas tinggi bermakna kecerunan graf adalah besar. Kecerunan graf adalah besar. So, kita dapat graf yang curam. Baik, lepas masa yang panjang, apa yang berlaku adalah bahan tindak balas semakin lama semakin berkurang. Bila semakin berkurang, apa yang berlaku adalah tindak balas menjadi lambat ataupun perlahan. So, kadar tindak balas menjadi rendah. Kadar tindak balas menjadi rendah. So, kecerunan melambangkan kadar tindak balas. So, kadar tindak balas rendah, maka kecerunan adalah kecil. So, kalau kita dapat perhatikan dengan lebih detail, kita dapati bahawa memang pada permulaan kecerunan adalah tinggi. Lepas tu menjadi rendah dan semakin rendah. Sebab bahan tindak balas bila bertambah masa, bahan tindak balas berkurang, kadar akan menjadi lebih kecil. Sekarang kita akan lihat cara pengiraan kadar tindak balas. Okey, kita lihat kepada contoh ni. Okey, ada dua jenis cara kita akan ditanya tentang kadar tindak balas. Satu adalah kadar tindak balas purata dan satu lagi adalah kadar tindak balas pada masa tertentu. Okey, kalau kita lihat ini. Okey, kadar tindak balas pada masa tertentu. So, kita akan lihat dua contoh ni. Baik, bila kita lihat pada kadar tindak balas purata, kita perlu tahu untuk purata kita perlu 2 titik untuk mengira dia. Apa maksud kita perlu 2 titik? Contohnya kadar tindak balas purata keseluruhan. Keseluruhan bermakna daripada mula sampailah akhir. Baik, kita tahu akhir tu ini adalah garis di mana tindak balas telah akhir ataupun telah habis. So, dia habis pada masa ni. So, kita ambil 2 titik ni, titik mula sampai titik mula-mula dia berhenti. Dan kita bina satu segitiga. Segitiga ni. Dan kita dapatkan kecerunan untuk segitiga ni. Baik, kita dapati ini adalah 140. Ini adalah 180. So, kadar tindak balas keseluruhan kita ambil 140 cm3 bahagi 180 saat. Dan jawapan dia kita akan dapat 0.78 cm3 per saat. Itu adalah kadar tindak balas purata untuk keseluruhan.
Baik, kalau kadar tindak balas pada minit pertama. Minit pertama bermakna daripada minit kosong ke minit 1. So, kita pergi ke minit kosong, pergi ke minit 1, 2 titik. Okey, purata kita mesti ada 2 titik. Kita sambungkan 2 titik itu dan kita bina sebuah segitiga. Dan kita cari purata dengan Y bahagi X. Y ni 80, X ni 60. So, kita ambil 80 bahagi 60, ini cm cube, ini saat. Kita akan dapat jawapan dia sebagai 1.33. Okey, kalau kadar tindak balas pada minit kedua. Minit kedua maksud dia daripada minit 1 ke minit kedua. Minit 1 adalah 60, minit kedua adalah 120. So, kita bina 2 titik ini. Kita sambung 2 titik ini dengan satu garis lurus. Kita bina segitiga. Okey, segitiga ni. Dan kita ukur Y dia. Y dia adalah 40. Dan X dia kat sini adalah 60. So, yang ni kadar tindak balas adalah 40 bahagi 60. 40 bahagi 60 kita akan dapat nilai dia. Dekat sini. Okey, 40 bahagi 60. Oh, ni 2 minit minit kedua. Minit kedua 40 bagi 60 adalah 2/3 ataupun 0.667. Okey. Kalau kita terus ke minit ketiga. Minit ketiga maksud dia daripada 120 ke 180. So, kalau kita perhatikan, kita ambil 2 titik juga. Titik ini dengan titik ini, kedua dan ketiga sambung. Dan kita akan dapati ke segitiga ni, ini adalah 20, ini adalah 60. So, di sini minit kedua adalah 20 bahagi 60 ataupun 0.333. Okey, kita dapat cm cube per saat. Okey, so tindak balas untuk minit tertentu, kita terpaksa guna kaedah yang contoh. Berdasarkan graf, kita kena cari kadar tindak balas pada saat ke-90. Baik, pada saat ke-90, kita tak boleh guna 2 titik sebab dia tak ada perkataan purata. So, kalau tak ada perkataan purata, kita pergi ke saat ke-90. 90 ada kat sini. So, kita titikkan titik 90 dan kita cari garis tangent untuk garis ni. Okey, kita lukis garis tangent. Garis tangent adalah garis yang menyentuh lengkungan pada titik tersebut. Okey, kamu boleh panjangkan kalau perlu. Nak panjangkan tapi masih dalam graf. Okey, kalau tak mau kita ikut ni. Dan lepas dapat garis tangent, kita lukis Y dan lukis X. Kita ukur Y dia. Contohnya Y ni dah dikira untuk kita 36 cm cube. Dan X dia kita dah kira 96. So, kadar tindak balas purata adalah 36 cm cube bagi 96 saat. Okey, 96 saat. So, kita akan dapat jawapan dia dalam bentuk 0.375. Okey, bagaimana nak lukis garis tangent? Garis tangent kita kata garis yang menyentuh lengkungan pada titik tertentu. Okey, titik tertentu. Titik yang kita nak tu. Tapi kita pastikan bahawa kita perlu lukis garis tangent yang sempurna. Ini yang tak sempurna. Tak sempurna maksud dia, kalau kita sentuh pada titik ni, daripada nombor 3 ni, katakan ke jarak 3 cm. Okey, jarak daripada lengkungan ni tidak seimbang. A adalah kecil, B adalah besar. So, ini adalah tak sempurna. Contoh, kalau kita sentuh pada titik ni, 3. Okey, ke-6, B adalah kecil pula. Dan ke-3, iaitu 0, A adalah besar. So, tidak seimbang. So, nak seimbang, garis tangent yang paling baik adalah bila kita letak pada titik lengkungan yang kita nak cari garis tangent, daripada 3 ke 6 iaitu 3 cm, jarak ni B, ini ke 0 A,
A dan B tu jarak dia lebih kurang sama. So ini adalah garis tangent yang sempurna. Baik, saya rasa kita berhenti untuk bahagian 7.1 untuk topik kadar tindak balas.